ثم صعد إلى السماء السادسة. Kemudian Nabi SAW dibawa ke langit yang ke-6. Lalu malaikat Jibril alaihi salam meminta supaya dibuka untuk Nabi SAW. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya bertanya, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril. Dan ditanya lagi, siapa bersama denganmu? Jawab malaikat Jibril, Muhammad. Ditanya lagi, adakah dia diutuskan menjadi Rasul? Kata malaikat Jibril, ya. Lalu malaikat mengucap selamat datang dan mengalu-alukan kedatangan Nabi SAW dengan sambutan doa dan memujinya. Setelah dibuka pintu dan Nabi SAW masuk ke langit yang ke-6, tiba-tiba berjumpa dengan nabi-nabi. Banyak nabi-nabi. Ada nabi-nabi yang bersama dengannya, pengikut yang sedikit. Dan ada nabi-nabi yang bersama dengannya kaumnya, puaknya. Dan ada nabi-nabi yang berjalan seorang diri, yang tidak ada pengikut. Untuk ditunjukkan kepada Nabi SAW bagi memberi semangat kepadanya. Itulah perjuangan nabi-nabi zaman dahulu. Ada yang orang ikut ramai, ada yang sedikit saja pengikutnya, dan ada orang yang tidak ada pengikut. Bahkan di dalam surah Yasin yang kita baca, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ayat ini menceritakan sebuah negeri yang diutuskan 3 orang rasul, iaitulah negeri Antakya yang terletak di selatan Turki dan di utara Syria. Ketiga-tiga orang nabi ini yang beriman dengannya, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Seorang saja yang beriman kepadanya, yang dikenali dengan Habibun Najjar. Habib yang kerjanya tukang kayu. Seorang saja yang beriman, dan yang beriman ini dibunuh. Pada malam Isra' dan Mi'raj ditunjuk ada nabi-nabi yang tidak ada pengikut. Seorang diri sebatang kara. Tiba-tiba Nabi SAW melihat jumlah yang terlalu ramai hitam, kelihatan sehingga memenuhi ufuk sayup mata memandang. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah perhimpunan yang ramai ini? Diberitahu kepada Nabi SAW, itulah dia Musa bersama dengan kaumnya. Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Tetapi sila angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Tiba-tiba Nabi SAW melihat jumlah yang mengelilingi penjuru dunia, penjuru sayup mata memandang, lebih ramai lagi
daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Lalu diberitahu kepadanya, itulah dia umatmu. Itulah dia umatmu. Di kalangan mereka itu terdapat 70,000 mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. 70,000 daripada umat Muhammad SAW masuk syurga dengan tiada hisab. Lalu seorang sahabat yang bernama Ukashah, ya Rasulullah, adakah saya termasuk di kalangan mereka? Jawab Rasulullah, ya, kamu termasuk juga. Lalu seorang sahabat yang lain bertanya lagi, saya wahai Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, sabaqakum Ukashah. Ukashah telah mendahuluimu. Ukashah telah mendahuluimu. Di mana Ukashah ini? Ialah seorang sahabat yang mati syahid di salah satu medan peperangan. Yang bukan dia baca doa Ukashah dalam buku, baca doa saja begitu. Ukashah ni ialah seorang sahabat yang berjuang dan mati syahid di medan perang. Bukan ada orang jual buku doa Ukashah, baca doa tu masuk surga lalu. Tidak semudah itulah. Di Ukashah ni yang berjuang. Lalu mereka berfikir, siapakah mereka ini? Lalu diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab itu ialah mereka yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, yang tidak percaya kepada jampi, yang tidak percaya kepada nasib nujum, yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, yang tidak percaya kepada jampi-jampi yang ada di dalamnya syirik. Ini tidak mudah, kerana banyak di kalangan orang ni bila sakit tak baik mula nak ikhtiar macam-macam, akhirnya ikhtiar kok syirik. Ini tidak mudah. Bila terlalu sakit rabua ikut suka. Tapi orang ni sakit macam mana pun bertawakal pada Allah Ta'ala, bukan tidak berobat. Dan Nabi SAW juga menjampi dengan ayat-ayat Quran, dengan doa, itu dibenarkan. Apa yang tak dibenarkan ialah jampi-jampi yang tidak diketahui maknanya, ataupun yang ada di dalamnya perkataan-perkataan syirik. Apa yang menjadi masalah ialah jampi-jampi syirik ini ditolong oleh iblis. Iblis tolong jadi baik sakit. Jadi baik tu jadi payah tu. Ini dia. Baik-baiklah, tetapi di dalamnya ada ujian yang sangat besar, godaan daripada iblis. Allah Ta'ala nak uji, ni tak apa, ikhtiar molek, ni baik molek. Di mana orang yang macam ni tak termasuk di dalam mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. Apabila Nabi SAW melalui dan berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi SAW memberi salam kepadanya, dan dia menjawab salam Nabi SAW. Assalam, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang dengan saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Di mana salam ini orang Yahudi serupa, salam dia kata. Kita kata salam, assalamualaikum, wa qalu salama. Mereka juga beri salam, salam. Ini menunjukkan bahawa di sana ada kesamaan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita bila baca doa kita kata amin. Orang Yahudi berkata amin, orang Kristian berkata amin. Yang jadi masalahnya ialah mereka menyengutukan Allah, meminda dan mengubah agama. Lalu Nabi Musa bersabda, banyak orang menyangka akulah semulia-mulia manusia di sisi Allah.
Padahal dia ini lebih mulia daripadaku di sisi Allah, kata Nabi Musa. Apabila Nabi SAW berundur, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Lalu ditanya mengapa dia menangis. Kata Nabi Musa, ada budak selepas aku. Budak tu Nabi SAW. Kerana dia tua beribu tahun. Ada budak selepas aku yang dilantik menjadi Nabi. Umatnya masuk syurga lebih ramai daripada umat aku. Kaum Bani Israel mendakwa akulah semulia-mulia keturunan Adam. Padahal inilah dia orangnya semulia-mulia keturunan Adam. Dia berada di alam dunia dan aku sekarang berada di alam akhirat. Kalau tidak kerana kedudukannya di sisi Allah, nescaya aku tidak peduli, kata Nabi Musa. Oleh kerana dia mulia di sisi Allah, maka kita adalah terima hakikat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana perkara ini sebenarnya diketahui oleh orang-orang Yahudi.